Baik, dalam memilih makanan yang selamat semasa ataupun sepanjang bulan Ramadan ini, kita bersama dengan Puan Nurul Huda Aziz, Penolong Pengarah Kanan, Cawangan Pemantauan Domestik, Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Terima kasih, Puan. Selamat pagi, Puan. Alhamdulillah, selamat berpuasa. Selamat berpuasa juga. Kita tahu memang bulan puasa adalah bulan untuk kita keluar ke bazar, ya, membeli pelbagai jualan enak yang disajikan. Jadi, tapi dari segi pembeliannya itu ada atur caranya, ada peraturannya dan juga penyediaannya juga perlu mematuhi standard yang ditetapkan. Mungkin Puan boleh cerita tentang kita secara asasnya lah, bagi para peniaga ni apa yang perlu dipatuhi lah untuk menyediakan makanan dan juga menjual. Okey, di bulan Ramadan ni kita sinonim dengan bulan ibadah dan juga bulan juadah. Okey, bila bulan juadah ni maksudnya ramai peniaga-peniaga baru muncul untuk menjual pelbagai jenis makanan dan minuman. So kita sekarang ni perlu menitik beratkanlah aspek keselamatan makanan dari segi penyediaan itu sendiri oleh pengendali makanan ataupun peniaga makanan, seperti menjaga makanan mereka dalam kawasan penyediaan yang bersih, yang selamat, yang terhindar daripada sampah sarap, daripada makhluk perosak, dan juga perlu menyediakan makanan tu dalam tempoh yang tidak terlalu awal sekali. Mungkin untuk waktu petang untuk dijual di bazar Ramadan, jangan sediakan awal, mungkin waktu lepas berbuka puasa tu, awal malam tu dia dah, ataupun sahur dia dah sediakan. So kita tak jamin dia punya keselamatan makanan tu sekiranya makanan tu yang telah siap dibiarkan dalam suhu bilik sahaja. Dia perlu disimpan dalam ruang penyimpanan yang betul lah, dengan suhu yang betul. Okey, maksudnya kalau peniaga ingin menyediakan makanan itu awal, biarlah sentiasa dipanaskan untuk memastikan ia segar dan juga kekal hingga ke waktu berbuka. Satu lagi perkara yang sepatutnya kita berikan tumpuan utama kepada pembeli khususnya, memilih gerai yang bersih, makanan yang juga dihidangkan ataupun dijual dalam keadaan yang bersih, yang berkualiti. Itu bagaimana? Mungkin ada perkara yang patut diberi perhatian oleh pembeli itu sendiri? Pembeli itu, okey. Kita ada beberapa tips lah kepada pembeli lah. Jangan sekadar beli sebab mungkin kita nampak kedai itu ramai pelanggan, kan. Jangan sekadar pilih yang itu sajalah. Kita titik beratkan keselamatan makanan dan juga kita tengok aspek kebersihan makanan, premis tersebutlah, gerai makanan tersebut. Dan juga kita tengok dari segi pengendali makanan tu, adakah dia memakai penutup kepala, kan? Perlu memakai apron. Setiap pengendali makanan perlu memakai apron yang berwarna cerah dan bersih. Pakaian pun bersih. Perlu memakai kasut. Okey. Tapi saya fikir dari segi pelaksanaan sebegitu dalam kalangan peniaga belum lagi dikuatkuasakan kerana masih kurang. Ya, kesedarannya belum ada kita nampak lihat. Itu pula bagaimana? Mungkin ada tindakan yang diambil oleh KKM sendiri bagaimana? Okey, daripada segi tindakan penguatkuasaan itu memang kita jalankan dari semasa ke semasa. Even bukan bulan Ramadan sahajalah. Cuma bulan Ramadan ni kita ada operasi Ramadan. Okey, melalui Kementerian Kesihatan Malaysia, melalui Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, dengan kerjasama juga pihak berkuasa tempatan lah. Kita ada 3 fasa dalam operasi Ramadan ni, iaitu sebelum bulan Ramadan tu kita akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan untuk melihat tapak bazar Ramadan. Kita akan periksa sumber bekalan bahan mentah seperti air, ais yang berisiko lah. Premis medan daging, dan kemudian semasa semasa bulan Ramadan itu sendiri, kami akan turun bersama-sama dengan pihak berkuasa tempatan untuk menjalankan pemeriksaan dan pemantauan ke setiap gerai. Ke setiap gerai, kita akan lihat dari segi aspek kebersihan, peralatan susun atur macam mana, bekas ais disimpan adakah dalam bekas yang bersih. Kadang-kadang polistiren tu kita tengok dah hitam dah, kan. So bekas ais tu ialah salah satu makanan yang berisiko tinggi untuk mengandungi kuman. Sebab kita akan guna ais tu direct terus ke dalam air, kan. Okey. Tapi ada juga kerisauan para pembeli, ada peniaga yang membuat ataupun membancuh air tu menggunakan bukan air masak, tapi ada yang diambil daripada air paip dan juga terus diletakkan ais semata-mata. Jadi ini satu kita kata helah yang digunakan oleh peniaga lah untuk melariskan jualan. Jadi bagaimana pendapat Puan? Sekiranya kita dapat tangkap lah, kita dapat kesan ataupun melalui aduan orang awam, terdapat peniaga-peniaga seperti inilah yang memperdayakan pengguna lah. Dia menggunakan bahan mentah yang tidak selamat. Boleh adukan kepada kami. Kita akan ambil tindakan penguatkuasaan. Kita boleh compound sehingga RM10,000 jika disabit kesalahan.
Okey. Baik, satu lagi perkara yang seringkali kita nampak di bazar Ramadan, makanan itu dihidang dan diletakkan di dalam bekas tanpa ditutup. Itu juga yang patut kita ambil tahu. Kerana ia akan menyebabkan makanan itu tercemar, dihinggap lalat dan sebagainya. Kalau begitu pula bagaimana? Sepatutnya peniaga tu sendiri sekiranya meletakkan makanan dalam bekas-bekas tu, makanan yang dihidangkan lah untuk jualan tu sepatutnya ditutuplah sekiranya dalam tempoh yang lama, maksudnya dalam tempoh dia tengah menjual tu tak ada pelanggan lah, cover dulu. So bila ada pelanggan bolehlah buka kan. Tapi kena kawal lah juga sekiranya ada lalat kan, ada apa-apa makhluk perosak lah yang macam kalau selalu kita panggil lilati lah, lalat, lipas dan tikus, macam itulah. Okey. Tapi nak mengambil makanan itu pun mesti menggunakan atau penyepit makanan ataupun ada glove. Betul. Betul. Itu yang lebih penting. Kalau untuk aduannya kepada bahagian keselamatan dan kualiti makanan KKM ada beberapa cara. Antaranya ialah datang ke pejabat dan selain daripada itu mungkin ada beberapa. Okey, macam yang tuan cakap tadi, boleh datang ke pejabat, ke ibu pejabat kami di bahagian keselamatan kualiti makanan Putrajaya, ataupun boleh pergi ke 15 Jabatan Kesihatan Negeri di seluruh Malaysia, ataupun ke pejabat kesihatan daerah lah. Kita ada lebih kurang 148 lah pejabat kesihatan daerah di seluruh Malaysia. Sebab aduan ni kita akan salurkan terus ke daerah yang diadukan lah. So lebih dekat dengan pengguna lah. Selain itu boleh ke laman web SISPA, Kementerian Kesihatan Malaysia, ataupun boleh layari laman web Facebook BKKM HQ untuk membuat aduan tersebut lah. Baik, kalau kita sebut aduan, mungkin kalau mungkin penganjuran ataupun tahun-tahun lepas ataupun sebelum-sebelum ini, antara aduan yang tertinggi diterima oleh pihak KKM berkenaan dengan kualiti makanan ini antaranya apa? Okey, yang tertinggi selalunya kebersihan makanan lah. Kebersihan premis makanan. Macam aduan premis kotor. Kadang-kadang dia pada waktu ketika itu memang mungkin pelanggan ramai kan, ramai dan peniaga tu tak dapat nak membersihkan dan mengawal suasana pada waktu itu. Mungkin ada yang kotor, tapi kita tak naklah sampai dia menjejaskan keselamatan makanan itulah. Kadang-kadang macam menggunakan mop, menggunakan mop lantai. Kadang-kadang ada juga yang mop di atas meja. Itu kita tak naklah sampai begitu. Sekiranya pengguna ternampaklah kejadian macam itu, boleh salurkan aduan kepada kami lah. Okey. Dari segi kategori makanan yang mungkin untuk para pengguna untuk meyakini bagi membelinya itu, ada kalau kita lihat di bazar-bazar itu makanan yang dimasak di situ, contohnya di grill ataupun digoreng. Tapi ada juga yang sudah pun dibuat terlebih dahulu, maknanya kuih muih dan sebagainya, dan juga ada juga buah-buahan juga turut dijual. Jadi dalam hal ini bagaimana pengguna sendiri perlu mengambil langkah waspada untuk memastikan pemilihan makanan itu tidak merisikokan kesihatan mereka. Okey, itulah saya kata tadi, kena pilih dan perhati. Pilih dan perhati gerai yang bersih, pengendali makanan atau peniaga di gerai tersebut memakai pakaian pelindung dan tidak menggunakan tangan lah semasa mengambil makanan kan yang sudah sedia dimakan. Dan juga perlu lihat kawasan persekitaran tu. Sebagai contoh juga macam air tebu lah. Air tebu kan memang kita sukalah untuk minum waktu bulan puasa kan, masa berbuka. So kadang-kadang air tebu ni, tebu yang digunakan tu diletakkan di bawah. Diletakkan di bawah. Mungkin tak dicuci dan sebagainya. Mungkin tak dicuci, mungkin masih ada tanah. So satu lagi, kulit dia mungkin tak dibuang lagi, baru dibuang masa itu. Baru dibuang masa itu, dan tangan pengendali makanan yang membuat proses tersebut kita pun tidak dapat pastikan sebab mungkin tak cukup punca air lah, bekalan air. So dia dah buat dan terus mesin, ataupun mungkin ada yang dia dah potong, dia masuk dalam bekas berisi air. So kita tak risaulah air tebu yang kita minum tu adakah air tebu semata-mata ataupun air rendaman tebu tersendirilah. Itu mungkin kita boleh fikirkanlah sebab banyak yang menyumbang untuk terjadinya keracunan makanan. Okey, itu dia nasihat kepada penggemar air tebu. Jangan sebarang membeli air tanpa melihat dan juga perhati terlebih dahulu cara penyediaannya, dan juga kalau kita membelinya, ada kebarangkalian kita membeli untuk berbuka dan lebihannya itu kita simpan untuk bersahur dan sebagainya. Adakah kita kata munasabah untuk kita menyimpan dalam tempat penyimpanan sejuk beku dan kemudian kita panaskan semula untuk kita makan balik waktu bersahur? Apa nasihat puan? Untuk dimakan esok lah kan. Kira kita beli waktu petang di bazar Ramadan, seeloknya kita terus simpan dalam peti sejuk biasalah, chiller di bawah.
Tak payahlah sejuk beku sebab kita nak makan pada esok paginya lah di masa sahur. So memang kita sarankan simpan di tempat sejuk selepas juadah dibeli, atau memang intention kita memang untuk makan sahur, kita terus simpan dalam peti sejuk. Katakan kalau kita makan waktu berbuka, dia ada lebih kan, kadang-kadang kita sayanglah nak buang lagi kan, mungkin nak makan lepas tarawih ke apa, simpan dulu peti sejuk. Ataupun untuk esok sahur pun kita simpan sejuk lah. Yang penting kita kena kawal suhu dia. Kita tak nak kuman tu boleh membiak. Sebab kalau kita simpan dalam suhu bilik, dia boleh membiak dan mengeluarkan toksin. Mungkin ada satu poin, bakteria tu mungkin dah mati, tapi toksin yang tertinggal tu kita tak boleh hapuskan. So kita perlu jaga suhu lah. Kita tak nak bagi dia menyumbang kepada punca keracunan makanan. Baik. Satu lagi apa yang kita dapat perhatikan semasa di bazar Ramadan ataupun di mana-mana premis makanan, ya kita tahu penyedia makanan itu pun peniaga itu memakai apron, glove dan juga penutup kepala. Tapi satu perkara yang mungkin kita terlepas pandang ialah penutup mulut itu sendiri. Ya. Ialah kita tak naklah makanan kita tercemar dengan benda asing begitu. Jadi itu juga patut diberi perhatian kepada peniaga. Sebab kita even handphone pun handphone kita pun kita tak tahu, kita tak pernah cuci pun telefon kan. So handphone tu memang salah satu punca lah, boleh kita panggil pencemaran silang, mengalihkan kita punya kuman-kuman di tapak tangan, di telefon tu kepada makanan jika kita tak mengamalkan pencucian tangan yang betul. So itu semua kita kena jagalah. Yang penutup mulut tu betul lah macam Tuan cakap tadi, sekiranya pengendali makanan tu bersin ke, jangan direct atas depan makanan lah sekiranya dia tak memakai penutup mulut lah. Kan? Ada juga kalau kita lihat para peniaga sudah pun menyediakan dan juga memastikan aspek keselamatan itu bersih dan sebagainya, tapi para pembeli pula membelek-belek makanan itu dan menyentuh-nyentuhnya. Jadi kuman itu juga tersebar antara satu sama lain. Jadi macam mana kita nak kawal sikap pengguna dan juga pembeli yang membelek dan juga menyentuh makanan itu, kemudian orang lain pula disentuhnya. Lepas tu dia ada macam habit kan. Sebab masa-masa operasi Ramadan kita melakukan pemantauan di bazar-bazar Ramadan. Selain kita menjalankan pemeriksaan gerai-gerai, melakukan persampalan ke atas makanan yang berisiko, kita juga memberi kesedaran. Kita membuka booth, kita akan round bazar, kita akan memberi kesedaran kepada pengguna itu sendiri. Kita akan maklumkanlah, kalau boleh jangan sentuh sebab orang lain kita tak tahu tangan kita bersih atau tak kan. Dan memang sepatutnya tidak bolehlah buat macam tu kan, menganiaya pula orang lain kan. Kena ada signboard, tengok boleh sentuh, jangan. Ya, kita memang adalah bahan-bahan promosi di situlah. Okey. Dalam kita memilih makanan yang sesuai dan juga memastikan kualitinya terjaga, mungkin antara makanan yang patut kita elakkan semasa membeli juadah itu, yang bersantan ke? Okey. Makanan-makanan yang berisiko tinggilah kita katakan. Kita bukan nak cakap perlu elakkan 100% lah. Sebab sekiranya kita dah pilih dan perhati gerai tersebut memang mengamalkan kebersihan pengendali makanan, kebersihan persekitaran tu, kita bolehlah pilih. Tapi macam contoh-contoh yang berisiko ni, saya cakap macam tadi, air tebu, even ABC. Okey. Mesti ada penggemar ABC juga kan. ABC ni sebab dia guna ais. Punca macam saya cakap tadi lah. Ais ni dia buat daripada air. Sekiranya air tu tidak dirawat dengan betul, dan dia boleh menyumbang kepada punca keracunan makanan. Okey. Adakah penyedia makanan di bazar ataupun gerai-gerai makanan ini perlu mengambil suntikan yang diperlukan untuk pengusaha restoran? Okey, memang wajiblah di bawah Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Setiap pengendali makanan perlu mengambil vaksinasi anti-typhoid. Okey. Untuk mencegah penyakit bawaan makanan, iaitu penyakit kepialu, kepialu. Dan juga selain itu perlu menjalani latihan pengendali makanan dari sekolah latihan pengendali makanan yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan. Okey, baik, terima kasih Puan Nurul Huda diucapkan atas perkongsian itu. Saya rasa saya akan beralih daripada air tebu kepada air nenas. Sebab nenas memang confirm buang kulit. Tak apa, lagi selamat buat air sendiri kat rumah. Mancur kan. Tengok Puan pun. Okey, mungkin kita boleh berbuka puasa bersama. Ya, boleh. Belanjalah. Okey. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Puan Nurul Huda Aziz, penolong pengarah kanan Cawangan Pematuhan Domestik Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Kementerian Kesihatan Malaysia, untuk perincian dan juga perkongsian. Terima kasih Puan. Terima kasih.